Okay, so hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sabtu, salam kejayaan untuk semua sahabat-sahabat FB, sahabat-sahabat page Cikgu Z. Okay, so hari ni 15 minit bersama CRCZ dan nampaknya hari ni si Z kadang-kadang dia bersama dengan CR, Cikgu Z bersama CR, Cikgu Rosman sekejap mungkin sebab Cikgu Rosman sedang menguruskan anak-anak. Okay, alright. So, Alhamdulillah berkesempatan pagi ni kan baru je habis vitamin minda bersama Halaqah Audi. Tajuk yang dibincangkan hari ini adalah tentang tawakal, makna tawakal. Subhanallah, best sangat ilmu hari ni. Okay. Dan Alhamdulillah pagi ni Cikgu Zee sebenarnya 2 hari lepas Cikgu Zee ada share tentang takut. Bila kita pernah gagal sekali, kita rasa takut sangat untuk buat next step. Maksudnya kita pengalaman lalu gagal tu menyebabkan kita rasa takut untuk kita move on. Sebab kita rasa takut kegagalan yang sama tu berulang. Dan Cikgu Zee ada sebut contoh kalau bisnes partner Cikgu Zee tu ada CDM Kasha, ada CDM Hasma Bohri yang pernah gagal, dan gagal tu pula bukan gagal pada benda yang berbeza, gagal pada benda yang sama tapi bangkit balik untuk berusaha memperbaiki kegagalan tu. Sedangkan buat benda yang sama, dah pernah buat online business, dah pernah jual barang yang sama, produk yang sama, tapi boleh berani bangkit dan mencipta kejayaan demi kejayaan. So, hari ini, pagi ni Alhamdulillah kita berkesempatan CDM Kasha pun free. So, Cikgu Kasha Roziah ni hari ni dia willing bersetuju menerima jemputan Cikgu Zee untuk beliau sendiri berkongsi dengan kita macam mana. Okay, sebab kita tahu once kita pernah gagal memang kita akan takut, dan kegagalan tu akan jadi antara dua je. Sama ada kita terus takut dan gagal ataupun kita bangkit perbaiki apa yang perlu. So hari ni kita dengarkan sendiri sharing daripada CDM Cikgu Kasha Roziah Ilyas yang masih lagi pun merupakan seorang guru di Kota Tinggi. Okay, so jom kita jemput masuk CDM Kasha. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih kakak. Awak belum sikat rambut. Sama. Alamak, cabaran work from home. Alafia, pergi betulkan rambut dulu sayang. Pakai baju betul-betul dulu. Kakak cantik ni datang sini. Okay. Okay, so CDM Kasha. Ya. Hari ni nak minta CDM Kasha, Cikgu Kasha share macam mana, sebab fahaman Cikgu Zee setakat yang saya tahu, Cikgu Kasha ni pernah buat pelbagai perkara untuk menambah income untuk memperbaiki kehidupan. Cuba Kak share. Ya, betul. Apa yang Kak pernah buat sebelum ni? Okey, Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Okey, terima kasih pada CZ sebab jemput sharing pagi ni 15 minit vitamin bersama CZCR. Okey, antara yang Teacher Kasha pernah buat, salah satunya emas. Okey, pernah juga melabuk emas tapi tak dapat apa-apa pun. Okey, yang kedua cuba-cuba jual tudung, jual kuih raya, kemudian jual kerongsang dan sebagainya. Itulah antara kerja-kerjanya. Sebab Teacher Kasha memang dilahirkan daripada kecil, ibu dengan ayah tu dah mula berniaga. Jadi mungkin darah tu mengalir untuk buat bisnes. Tapi taklah macam dulu ibu dengan abah tu buka kedai, tapi sekarang dah tak lagi dah.
Itu Maksudnya saja. ibu abah tu buka kedai rupanya. Ibu abah ada buka kedai dulu kat area kampung sini Felda. Lepas tu tutup setelah akak habis belajar. Akak belajar, ibu dengan arwah abah terus tutup. Sebab dia orang fokus kepada bisnes haji dan umrah. Kenapa tak teruskan kedai makan kak? Kedai makan ke pandai je? Bukan kedai sebenika, jual baju-baju sekolah, jual barang-barang peralatan sekolah, kasut dan sebagainya. Tutup disebabkan oleh yang pertama, ibu dengan abah dia dah macam work from home jugalah. Dia banyak umrah haji, banyak setiap minggu tu banyak mengajar orang. Banyak mengajar orang haji dan umrah. Kemudian boleh dikatakan tiap-tiap tahun pergi haji, pergi umrah. Umrah tu setahun 2-3 kali memang pergi. Jadi kedai tu akan serah pada orang. Kemudian dah serah pada orang tu, kita fahamlah kan kalau serah dengan orang, dengan jaga sendiri tu dia punya income sangat berbeza. Jadi ada benda-benda yang ada orang cerita dengan ibu pasal orang ni jaga tak betul, tapi setelah dilihat dan dinilai sendiri memang betul perkara tu berlaku. Benda yang tak elok lah, yang tak sedap didengar. Maksudnya bila buka kedai tu okey je. Cuma cabaran-cabaran nak handle lah dengan masa kita yang Betul. sempat nak handle semua. Lagi satu kedai dah mula banyak kan. Jadi ramai orang jual benda yang sama. Jadi ibu dengan arwah abah kata tak apa, kita buka peluang pada orang lain pula berniaga. Kebetulan arwah abah pun masih jadi ketua kampung, sibuk. Jadi kita tutup kedai, kita sewakan saja kedai tersebut. Faham. Okey. So maksudnya antara misi kegagalan tu dah macam-macam lah. Buat emas, buat segala kan. Masa ni, Ya. sebelum Cikgu Kasha bermula dengan hashtag Project STG, Cikgu Kasha dah buat macam-macam bisnes, macam-macam perniagaan yang telah dicuba. Daripada dapat modal tu? Daripada modal tu, mula-mula modal sendiri. Yang basicnya modal sendiri. Macam tudung ke apa, kadang ikut ibu pergi KL. Cari tudung dengan baju-baju kurung tu banyak kat KL, Jalan Tar. Sebab kat situ contohnya nak kelainan daripada orang lain. Supaya kita jual tu orang lain pun tak jual benda yang sama. Beranggapannya macam tu. Maksudnya modal tu duit gaji lah. Guna duit gaji cikgu. Ya betul, duit gaji hakiki. Hebatnya. Cikgu Kasha tak buat loan? Masa tu belum buat loan lagi. Oh bagusnya. Banyak duit kan. Hebat. Simple mana dah tak ada lah. Habis korek je lah. Habis bulan makan bulan. Dari bank dia datang, kepada bank dia kembali. Istilahnya macam tu. Guna segala saving yang ada dan habis dah betul. Tu. Adakah bisnes lalu tu mendatangkan keuntungan? Dapat untung tak? Tak dapat untung sebab kita dah keluarkan, malah kita kena korek lagi untuk tambahkan lagi top up. Untung tu cuma beberapa ringgit lah, tapi sangat beza dengan bisnes online yang sekarang Teacher Kasha buat. Okay, so Teacher Kasha, masa Teacher Kasha baru bermula dengan projek STG ni, Teacher Kasha memang bukan nak buat bisnes pun. Teacher Kasha sekadar nak guna produk. Ya, nak guna produk saja. Sebab masa tu mengandung HB rendah. Jadi nampak si Zack punya FB tu jual baju seleza, jual kopi. Jadi kat situ yang tertarik, rasa nak cuba. Okay. Lepas tu bila rasa nak cuba, ya Allah ya Tuhan tu. Anak-anak nak mandi semua masuk. Tak apa, itu biasa. Reality show namanya kan. Okay. Betul. So, masa CDM Kasha nak guna produk sahaja dan kemudian dapat tahu tentang peluang bisnes, betul? Betul, dapat tahu peluang bisnes. Okey, CDM Kasha, masa cikgu cerita dengan Teacher Kasha tu tentang peluang bisnes bahawa projek STG ni sebenarnya kita jual barang ni, benda ni berjana income. So pada ketika itu cikgu dapat tahu bahawa Teacher Kasha sememang ya Allah banyak rezeki ke? Ada sebenarnya sini. Afi. Kamu. Abila. Nak pergi dia saru ke? Nak pergi singgah. Dia singgah sini dulu sebelum ke dia saru rupanya. Surprise. Okay. Sayang.
Okey, lepas tu bila CDM Kasha, bila Cikgu Zee ceritakan tentang peluang bisnes, Cikgu Kasha rupanya dah pernah ada pengalaman bersama syarikat Sahajidah Hi-O Marketing. Ya, betul. Masa tu dah Sahajidah ke belum lagi Belum, masa tu masih Hi-O lagi. Oh, masih lagi Hi-O Marketing. Masih lagi Hi-O Marketing. Okay, so boleh tak Teacher Kasha share dengan kami semua sebab setahu Cikgu Zee yang Cikgu Kasha ceritakan pengalaman bersama Hi-O Marketing tu bukannya sikit, pengalaman tu sangat pedih juga sebenarnya. So boleh tak Teacher Kasha sharekan macam mana pengalaman lalu dan macam mana boleh tergerak hati nak buat balik sebab tak apa. Teacher Kasha bermula pernah terjebak juga dengan Hi-O Marketing. Ya, pernah. Teacher cerita sikit pengalaman tu. Okey, yang ini bisnes Hi-O ni memang ibu dengan arwah abah Teacher Kasha memang dah mulakan dahulu. Masa tu belum Syom, masih lagi Hi-O. Jadi masa tu Teacher Kasha sedang belajar kat U. Jadi sedang belajar kat U, Teacher Kasha memang tak ambil pot nak berniaga, memang ya kita belajar, masa tu belajar hanya untuk belajar. Dan kemudian kalau balik je kadang ibu ni dengan arwah abah ni memang orang yang sangat aktif. Segala orang yang datang kat rumah dia confirm akan beli. Memang mudah terpengaruh. Jadi dengan Syom ni masa tu Teacher Kasha kat U balik tanya juga siapa tu, semua kan adalah orang-orang ni datang rumah, siap tidur kat rumah semua. Jadi dia kata ni jual barang Hi-O. Habis tu dia kata jual barang Hi-O, barang apa? Cakap dia jual penapis air, masa tu Bio Aura. Kemudian jual PB dan BBSM. 3 tu sahaja. Dan lagi satu tak silap penapis untuk kita mandi. Ada penapis air mandi. Ada satu filter bulat. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Zaman jadi dulu zaman dulu ada. Sekarang ni masih ada lagi kat bilik ibu. Ibu masih guna lagi lah. Tapi tak boleh nak ganti lah. Ibu tanya juga tak ada ke? Cakap memang dah tak ada. Sekarang memang tak ada. Jadi cuma 4 produk tu. Dengan 4 produk tu ibu dengan arwah abah buat offline. Orang tu datang rumah. Kemudian ibu dengan arwah abah ni dia ramai orang tahu. Ramai kenalan. Jadi kalau buat apa-apa event ke kat rumah, kalau buat apa-apa majlis ilmu ke kat rumah, memang ramai orang datang. Jadi masa nak memperkenalkan PB, BBSM, Bio Aura, kebetulan Teacher Kasha memang ada kat rumah. Kemudian dia kenalkan benda tu semua, memang contohnya kalau 50 orang yang datang, confirm 50 orang tu akan beli. Walaupun hanya satu. Tapi bayangkanlah PB kan mahal, BBSM kan mahal, Bio Aura kan mahal. Jadi orang boleh beli. Ada yang bayar cash balik kat rumah, ambil, kemudian datang semula nak beli BBSM, Bio Aura dan sebagainya. Jadi Kasha tengok perjalanan tu, Kasha tengoklah tanya macam mana kan dia punya marketing semua. Lepas tu ibu kata, ibu suruh Teacher Kasha masuk tapi macam nanti dulu bu, kita tengok dulu. Teacher Kasha ni macam jarang tak percaya sangat lah. Sebab kita tengah belajar, malas nak fikir. Lepas tu, kalau kerja pun fikir memang fokus kerja je lah. Tak nak fikir benda lain. Istilahnya macam tu. Jadi dengan Hi-O yang dulu, dengan someone ni, melabur lebih kurang 40k. Iaitu ambil PB, BBSM, Bio Aura. Dan juga filter yang untuk air mandi tu. 40k. Tapi yang tak bestnya, Teacher Kasha tanya juga, ibu duitnya macam mana kan? Ada ke bonus dapat? Ibu kata ada bonusnya sebab ibu dengan arwah abah ni memang mudah percaya tau. Nak bisnes yang income kiri kanan depan belakang ni memang dia sangat percaya. Jadi dia laburkan lebih kurang 40k tapi tak tahu lah yang runcit-runcit tu Teacher Kasha tak pasti. Dia beli 40k tu tetapinya si Zack dia punya bonus cuma dapat 2 kali je. Subhanallah. Okay. 2 kali tu adalah berapa banyak? Okay. Hampir tak silap akak. Pertama tu 3,000 lebih. Yang kedua tu 1,000 lebih. Kira totalnya lebih kurang 5,000 lebih saja. Tapi bukannya masuk dalam account tau. Dia bagi by hand. Orang tu cakap dengan ibu. Dia bagi cash. Orang tu cakap dengan ibu, dia kata dalam sistem ni lah orang ibu-ibu kita mana tahu buka sistem kan.
Dia kata daftar buka sistem, tapi rasanya daripada hemat Teacher Kasha memang dia tak masuk pun dalam sistem. Dia tak daftar pun sebenarnya. Dia mungkin daftar tapi sekadar daftar, tak punchkan sel atas nama ibu. Sebab kalau sekarang ni kan, kalau kita punch kan kita boleh tengok sistem, kita dapat bonus dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni memang tak. Maksudnya zaman dulu yang Cik Uzi tahulah, sekadar yang Cik tahu, dulu Syah memang tak bayar masuk dalam akaun tapi pakai cek. So sepatutnya cek lah. Tak ada, ni by cash. Kalau cash tu macam pelik sikit tapi tak apa. Kan? Kita tak tahu apa yang dibuat. So Teacher Kasha dah ada pengalaman tengok ibu ayah keluarkan 40,000 tapi tak dapat balik pun bonus tu, dapat 5,000 je. Lebih kurang 5,000. Dan apabila Teacher Kasha bersama projek STG. Sejak lepas tu, sebelum tu, lepas arwah abang meninggal, ada lagi tahu kawan sama-sama you datang kat rumah. Okay. Sanggup datang kat rumah. Hi-O juga. Dia suruh Teacher Kasha jual ME bar 30 kotak. Kemudian dengan BBSM, masa tu dia bawa BBSM by hand 5 BBSM. Dia suruh Teacher Kasha berniaga. Mana nak berniaga, tak tahu apa jalan. Cakap dah tak terang, dia cuma terangkan, memang dia terangkan adalah terang cara MLM. Dia tak terang macam kita sekarang ni projek STG ni, memang sangat beza lah, terlalu sangat beza. Maksudnya tak ada ilmu ke apa? Tak ada ilmu. Akak beranggapan dia cuma terangkan tu untuk kepentingan dia. Dia tunjukkan, dia tunjukkan dia, lepas tu nanti dia suruh cari orang. Fikir macam mana nak cari orang, aku ni jenis pemalu, jenis takut nak bercakap dengan orang. Suruh jual 30 ME bar, memang tak terjual lah jawabnya. Satu ME bar tu dekat 100 kan? Betul, siapa nak beli masa tu? Ya faham, so maksudnya bukan sekali, banyak kali lah pengalaman dah dua kali lah dengan Hi-O, dengan orang yang berbeza. Dan akhirnya bila jumpa dengan projek SCG, bila Teacher Kasha tahu bahawa produk yang Teacher Kasha nak beli ni memang I.O juga, dan saya nak menerangkan pula benda yang sama, ini boleh buat duit. Apa perasaan Teacher Kasha masa tu? Ada tak perasaan takut? Okey, mula-mula tu memang niatnya memang nak membeli untuk pakai sendiri. Okey, setelah jumpa, masa tu jumpa dengan si Zack 2 kali. Pertama kat Giant Plantung kat Lang KFC. Masa tu ada kat Sal. Lepas tu yang kedua bawa ibu sekali. Okay, masa yang Z terangkan tu tentang jual, tentang apa nama, ada bisnes, dapat income semua kan, tertarik sebab fahaman tu memang kita faham. Dan Z pun tunjuk dapat slip bonus, tunjuk bonus semua kan, jadi ada bukti. Jadi tu rasa macam macam best juga ni kalau berniaga kan, sebab pakai sendiri pun boleh dapat bonus. Tapi penerangan cara si Zack dengan cara yang seorang lagi kawan tu memang sangat beza lah, sangat beza. Macam si Zack terangkan menjurus kepada kita dapat untung. Kemudian kita simpan barang semua, tapi yang macam lagi seorang tu compare-nya adalah dia je yang untung, orang lain tak untung. Istilahnya macam tu. Kepentingan diri sendirilah maksudnya. Ya. Okey. Bila saya dah terangkan, saya beritahu, akak kan ada pengalaman lalu. Teacher Kasha ada pengalaman lalu bahawa memang pernah ditipu pun. Macam mana boleh tekad untuk bermula balik jual barang yang sama. Kita pun ada jual BBSM. Kita pun ada jual ME bar sekarang kan. ME bar. Betul. Ada. Teacher Kasha pun dekat belakang. Macam mana? Tak ada ke macam mana membunuh ketakutan tu? Kenapa ambil sama, produk yang sama? Pelik kan? Biasanya orang tak akan buat balik perkara yang sama berulang kali. Kenapa Teacher Kasha decide untuk buat benda yang sama? Okey, Teacher Kasha bincang dengan ibu. Teacher balik rumah, Teacher Kasha tak bincang dengan apa nama, Cikgu Izwan tau, dengan Abang Wan. Memang tak bincang langsung dengan dia sebab bila cakap dengan dia, dia macam endah tak endah tau. Jadi stres aku nak cerita, mari cerita dengan ibu. Ibu ni kan, ibu dia pendengar yang setia. Cerita dengan ibu katakan dulu ibu dah ada jual PB, BBSM. Tapi tu dulu bu, terangkan lah, kita ada, sekarang ni kita ada produk-produk kecil. Berbual dengan ibu, kita ada produk-produk yang kecil, macam yang kita boleh guna, sentiasa kita boleh guna
Kemudian benda tu memang macam untung lah. Sebab macam kopi, macam pet Bioseleza tu semua kan. Untuk kesihatan. Jadi bincang dengan ibu kata okey, boleh. Tapi ibu nak jumpa dengan Tam, dia kata. Okay, kita jumpa, ibu nak dengar lah macam mana nak yang Tam bentangkan. Jadi yang tu yang akak bawa Tam. Bawa ibu jumpa Tam masa tu kat Maiden Tamarinting. Selepas ibu dengar penerangan Tam, tu, balik rumah ibu kata okey, on terus 20k awak buat, ibu bagi modal, awak buat, lepas tu awak buat betul-betul, awak buktikan yang benda ni tak sama dengan Hi-O yang dulu, dengan dua orang yang dahulu tu ibu pernah kenal, dia kata. Meremang. Saya yang meremang sebenarnya. Allahu Akbar. Itu maksudnya Teacher Kasha sebenarnya tahu benda tu memang bagus. Ya, Produknya betul. bagus. Cumanya dulu tu mungkin tak ada ilmu sistem yang betul. Ya, betul. Betul. Kita dah nampak peluang. Bezanya sekarang ni bermula balik tapi bermula dengan ada mentor. Ya, betul. Bermula ada mentor, ilmu dan sistem. Alhamdulillah. So dan akhirnya memang Teacher Kasha tu buat balik ready stock kan? Ya, betul, buat balik ready stock. Loan pertama pinjam loan daripada ibu. Terus terang loan daripada ibu. Masa tu tak guna nama Teacher Kasha, guna nama Izwan Harun. Sebab nama Teacher Kasha masa tu kawan tu dah daftarkan Baik Hati Sentiasa Renew kan. Jadi guna nama Izwan Harun, pinjam nama dia. Dia tak tercakap apa, cakap pinjam je. Dapat bonus nanti kita akan cerita semula. Jadi pinjam loan ibu yang terus jumpa Tam buat ready stock semua tu. Kemudian duit bonus tu memang ganti semula kat duit ibu. Yang pertama, bonus pertama SSP pertama punya ibu tu dah bayar. Hampir setahun, tak sampai setahun memang dah habis bayar. Kemudian setelah tengok perjalanan tu macam okey, barang pula macam tak cukup sebab ada kawan dan mula nampak jual barang apa dan mula bertanya. Jadi selama beberapa bulan terus buat SSP yang kedua. Yang tu guna loan. Alhamdulillah. Maksudnya pinjam ibu 20,000 untuk buat ready stock tu yang kat belakang Teacher Kasha tu kan, semua stoknya? Ya, antara stok-stoknya yang ada. So ada buat ready kan stok 20,000, pinjam duit ibu dan dapat bayar balik duit ibu tu dengan bonus tu Dalam 20,000 dalam masa 1 tahun. Ya, dalam masa 1 tahun. Maksudnya memang mendatangkan pulangan pun kan bila kita buat dengan ilmu mentor system, walaupun buat benda yang sama tapi dah dapat sayang. Okey, dah ada orang nak stok. Okey, tak apa. Okey, extra, alhamdulillah. Okay. Senang dia nak stok. Kan semua ada. Yes. Okey. Teacher Kasha, bila kita buat benda yang sama tapi dengan ilmu mentor dan sistem yang betul, alhamdulillah dalam masa 1 tahun dah dapat kumpul balik 20,000, dah tak ada hutang dah. Betul. Dan dah dapat stok tu masih kekal sampai sekarang kan, stok 20,000 tu? Ya, stoknya sentiasa ada dan kekal dan dia sentiasa recycle lah, recycle yang baru tapi tetap ada dan boleh payungkan kepada anak buah yang lain. Alhamdulillah. Dan Teacher Kasha buat lagi 20,000, maksudnya tak cukup 20,000 punya stok, tambah lagi 20,000. Tak cukup. Ya, betul. Nanti buat loan. So loan tu settle tak? Terbayar tak loan tu? Loan tu dah settle lah, dah siap bayar dah semua. Malah boleh bayar boleh bayar PTPTN. Kira PTPTN tu habislah dengan guna SSP Smart Saving Plan tu. Subhanallah, maksudnya bukan sekadar Teacher Kasha dah pernah tengok ibu keluarkan modal 40,000, tak balik modal, dapat 5,000 balik, tapi Teacher Kasha beranikan diri buat balik 40,000 punya stok dengan ilmu mentor dan sistem yang betul. Akhirnya Teacher Kasha dapat settlekan hutang 40,000 tu. Modal dah terbayar, kemudian dapat guna duit bonus untuk cover bayar sampai habis PTPTN. Ya, betul. Lepas tu simpan lagi Tam. Boleh bayar untuk nak buat beli rumah. 30% untuk beli rumah. Down payment 30%. Down payment, betul. Totally guna bonus #project STG. Ya, betul.
So Alhamdulillah Teacher Kasha apa yang Teacher Kasha boleh sharing sebab Cikgu Zee sangat yakin bahawa ramai orang kita melalui pelbagai kegagalan. Satu kegagalan yang paling besar tu memang emas tu paling besar kan. Habis modal kita banyak. Betul. Itu buat loan tak? Itu buat loan tak saya nak tanya? Betul. Yang itu simpan buat akak punya penyimpanan. Ya Allah, habis Tapi habisnya tak nampak apa-apalah. Tak boleh simpan balik. faham. Kalau Teacher Kasha masih gunakan saving untuk buat emas, Cikgu Zee siap buat loan untuk buat emas. Lepas tu aku gagal memang terus. Okay. Teacher Kasha dah lalu kegagalan, dah pernah buat benda yang sama, tengok kegagalan yang sama di depan mata tapi Teacher Kasha bangkit dan ubah. Tak adalah buat benda tu. Kalau Teacher Kasha takut permulaannya dan tak cari ilmu mental dan sistem, maka tak akan dapat apa yang Teacher Kasha dapat hari ni. Ya, Melawan betul. tapi perbaiki dengan nampak apakah yang perlu tambah baiknya. So ada ilmu dan sistem. Betul. Cikgu Zee yakin, ramai sangat saya yakin kat luar sana mereka pun pernah gagal, mereka pun takut sebenarnya. Bukan tak nak try lagi tapi takut gagal kali ni. So apa nasihat Teacher Kasha kepada mereka yang sedang berusaha memperbaiki diri tu? Okey, nasihat Teacher Kasha. Okey, jatuh sekali bukan bermaksud jatuh untuk selama-lamanya. Jadi jatuh sekali tu adalah pengajaran untuk kita terus bangkit dan kita jangan pandang belakang, kita terus ke depan. Okey, macam Teacher Kasha pernah cakap dengan si Zack, inilah perniagaan yang terakhir, bisnes yang terakhir yang akak akan buat. Akak tak akan buat benda lain dah. Orang lain nak suruh jual benda yang memang takkan. Sebab kat sini kita nampak ada ilmu, ada sistem, ada mentor yang cukup lengkap yang memang sentiasa guide kita untuk kita berjaya. Wak Ima pun dah CDM, CZ masih terus juga pantau dan bimbing Teacher Kasha sehingga macam sekarang ni lah. Kemudian siapa yang takut untuk mula semula, baik dia terus dengan istiqamah. Solat hajat, solat istikharah, insya-Allah Allah akan berikan petunjuk sebab Teacher Kasha nak buat ni pun Teacher Kasha buat solat istikharah dulu, buat solat hajat. Kemudian kita dah buat, kita perlu bersabar dan berusaha. Maksudnya kita dah buat tu, janganlah kita tak berusaha. Kata dapat bonus setiap bulan. Kalau kita tunggu aja memang tak dapat apa-apa. Jadi kita memang kena berusaha. Lagi satu, kita kena percaya dan yakin. Maksudnya jangan cepat melata. Contohnya sebulan 2 bulan ni macam mendata je kita punya bisnes. Kemudian rasa macam alamak, bisnes ni aku macam tak boleh buat lah. Aku nak tukarlah buat benda lain. Rasanya itu adalah daripada diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri pun tak percaya pada diri kita, jadi kita pun akan rasa takut-takut untuk buat bisnes yang lain. Macam tu. Betul. So Alhamdulillah, maksudnya beranikan diri sebab kita tahu bahawa kali ni kita buat dengan memilih mentor. Oh iya, betul. Terima kasih Teacher Kasha. Saya rasa sangat membantu. Sangat-sangat terharu sebab bisa tahu buat modal tapi dah settle bayar semua dan dapat guna income tu untuk benda-benda lain pula dan sekarang stok 40,000 masih ada di belakang untuk membantu memudahkan urusan orang lain lagi. So Alhamdulillah. Betul. Terima kasih banyak-banyak Teacher Kasha atas perkongsian. Sama-sama. Satu benda, Teacher Kasha. Ada siapa yang memaksa Teacher Kasha untuk buat ready stock tu? Tak ada siapa yang paksa. Tak ada siapa yang paksa buat ready stock yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga, memang tak ada siapa yang paksa. Sebab kita tengok sendiri perjalanan bisnes kita macam mana, rasa macam kopi ni rasanya macam dah ambil banyak. Konon-konon dulu banyak sangatlah si Z ni bagi kopi macam laku ke. Lepas tu memang tak cukup kopi, berkatan-katan keluar. Kemudian sama juga macam Terapen. Terapen ni pun mula-mula buat ready stock cuma 3K 2K. Lepas tu macam tak cukup, tak menang tangan, terpaksa buat ready stock lagi untuk Terapen ni. Jadi tak ada siapa yang paksa sebab kita tahu kita nak mula berniaga. Jadi kita dah rasa sendiri kita ada ready stock. Kalau kita ada ready stock memang kita mudah, perjalanan tu menjadi mudah sebab barang ada kat tangan kita dan kita mudah untuk memudahkan juga perjalanan bisnes orang lain.
Dia betul, Alhamdulillah. Dan Teacher Kasha, sepanjang bersama projek STG memang terlalu banyak ilmu. Terlalu banyak. Betul. Ada seminar online, ada seminar offline, ada segala-galanya yang disediakan. Adakah benda tu terpaksa? Macam, akak pergilah ni. Pergilah event ni. Akak kena pergi, akak kena pergi, akak kena pakai ilmu ni. Adakah ilmu disediakan? Adakah akak terpaksa ikut semua ataupun akak sendiri yang willing nak pergi dan improve diri? Okey. Kali pertama melibatkan diri pergi MMR, FBG tu memang rasa terpaksa, tapi terpaksa dalam rela. Sebab akak nak ajar Bawan. Bawan tu dia macam nak tak nak. Dia macam sokong tak sokong. Tapi kalau kita ajak pergi event, dia ikut. Dia ikut pergi event, dia ikut pergi majlis ilmu. Tapi rupanya dia punya hati tu 50-50. Bukan sepenuhnya. Tapi akak cakap dengan dia kalau dia tak nak pergi tak apa. Cuma dia bagi redha ke akak. Dia redha dan dia setuju dengan apa yang akak buat. Kemudian mula-mula pergi je seorang. Lepas tu dia nampak perjalanan tu macam mana. Yelah, Tang pun tahu macam mana Abawan dulu. Awal-awal yang sangat macam sombong, belagak. Macam tak sokong kita sokong. memang tak sokong. Nampak sokong tapi macam tak menyokong. Pergi event yang kat KL tu pun ingatkan sokong tapi tak sokong. Tapi lepas tu setelah kita buktikan yang tiap-tiap bulan kita dapat bonus, kemudian tiap-tiap bulan barang ni keluar dan masuk, Alhamdulillah dia dengan senang hati pun ikut sama-sama pergi event. Kami sama-sama pergi event lah. Kalau dulu Teacher Kasha pergi seorang walaupun dia ada, tapi ibaratnya macam Teacher Kasha yang pergi seorang. Baik MMR, baik FBG, memang Teacher Kasha pergi bersama-sama. Sekarang pun memang pergi bersama-sama. Itu kalau secara online. Kalau offline pun ilmu tu memang sentiasa ada, memang tak dipaksa. Kita yang sendiri nak pergi dan kita yang sendiri untuk upgrade ilmu. Sebab macam CN kata, contohnya macam Facebook. Facebook dulu dengan Facebook sekarang ni tak sama. Jadi kita kena upgrade ilmu kita tu supaya semua peringkat rumah boleh nampak kita punya Facebook tu yang Facebook kita tu lebih matang dan mendatangkan keuntungan. So Alhamdulillah, syukurnya Teacher Kasha walaupun dah berjaya, memang income tertinggi berapa Kak? Income tertinggi 13,000. 13,000 ringgit. Subhanallah, income tertinggi 13,000 ringgit sebulan, bukan setahun tau. So Bukan Alhamdulillah. sebulan. Dah pernah capai. Orang yang capai income 13,000 sebulan bermaksud dia memang ada ilmu 13,000 untuk capai 13,000 sebulan. Tapi Teacher Kasha tak pernah berhenti, terus lagi belajar dan belajar. Bahkan Teacher Kasha, maksudnya ilmu ni tak pernah habis sebab dia akan Betul. upgrade dan upgrade. Baru kita tak akan tertinggal dengan zaman. Dan syukurnya kita diberi ilmu sentiasa diupdate. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Dan ilmu tu semuanya Betul, ilmu tu semua percuma baik online atau online. Tapi kan dulu macam rasa macam kalau buat bisnes yang high-o ni dulu dengan tim STG ni macam ya tak ya, macam yakin tak yakin. Lepas tu macam bolehkah aku buat? Tapi setelah belajar ilmu daripada KNM, Mentor Ipen semua, CN, CZ, CR, benda tu lagi yakin. Dan dengan bersama projek STG ni, bukan setakat ilmu dunia tapi ilmu akhirat juga dipraktikkan. Dia macam merubah landscape kehidupan kita dan melatih diri tu untuk menjadi lebih baik. Fikiran yang negatif-negatif tu memang dah tak ada, bukan tak ada. Memang cepat-cepatlah buang biawak dalam diri tu memang kena cepat-cepat buang Sebab diri kita, yang penting diri kita sendiri. So sebenarnya dulu kita gagal tu sebab kat sini tak betul. Betul kat sini. Yes, kat sini dengan kat sini. Betul, sini tak betul. Lepas tu ada mentor pun tak betul. Ada orang yang tak betul. So habis semuanya ke jalan yang sesat. So Alhamdulillah bersama projek STG Allah hadirkan kita benda yang tepat. Tinggal kita sahaja yang nak buat tindakan untuk mendapatkan hasil. So Ya, betul. Teacher Kasha, thank you so much. Sama-sama. Welcome. Sejak doakan Teacher Kasha terus cemerlang, terus mendapat bonus besar, income 5 angka sebulan putus dan terus membimbing orang lain untuk sama-sama capai kejayaan. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih juga CZ, CR sebab banyak sangat bantu, sebab banyak bagi sokongan, tak jemu-jemu.
Walaupun kadang-kadang dulu ada terasa hati, bukan terasa hati macam mana? Macam kalau nak buat tu nak bagi report tu macam takut je. Tapi sekarang alhamdulillah boleh berkongsi dan ukhuwah tu memang alhamdulillah makin rapat. Allah, betul. Sebenarnya tak ada apa pun, kita yang takut sendiri. Mentor bukan marah Betul. pun kan. Betul. Sebab dah terasa dengan macam kemudian yang ada anak buah kita pun macam cepatlah, cepat. Kita nak dia cepat. Kita nak dia cepat buat. Kita nak dia pun dapat apa yang kita dapat. Betul, macam si Zack memang sentiasa tak apalah. Kalau kau nak, kita bukan sentak bercakap benda yang terus terang. Sebab kita nak dia berjaya pantas. So kalau Betul. apa yang hati tahu rasa macam aku bukan marah, kita bagi tahu jalan. So pilihlah jalan tu nak yang mana. Keputusan di tangan sendiri. Mentor hanya Betul. jalan sahaja. Ya. Semoga memberi manfaat kepada semua. Alhamdulillah, thank you so much Siti Kasha. InsyaAllah. Okay, kepada Sama-sama si Zack. semua yang takut, ambillah contoh Teacher Kasha, bangkit daripada kegagalan supaya dapat mengubah masa depan, merubah landscape ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.